Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi manusia ini agama. Seperti mana Allah SWT memberi manusia ini makan, minum. Kerana makan, minum, agama ni keperluan manusia untuk selamat dan berjaya hidup di dunia. Jadi kalau manusia nak makan, minum aja, agama tak nak, manusia takkan dapat bahagia dan berjaya. Boleh makan aja, hilang lapar, air, hilang haus. Ada rumah boleh duduk, ada kereta boleh jalan. Berjaya tak boleh? Macam Rashidi. Untuk berjaya, manusia kena ada agama. Agama tu diberi untuk manusia berjaya. Berjaya makna apa? Sufyan? Masuk syurga, selamat dari neraka. Jadi kalau satu orang dia tak dapat masuk syurga, maka dia tidak berjaya. Jadi dapat rumah, dapat kereta, dapat duit, yang kita kata dia ni berjaya, sebenarnya itu tipu daya, bukan berjaya. Mati aja, rumah hilang, kereta hilang, duit hilang, semua dah bukan milik dia, milik waris dia. Jadi manusia sudah tak faham maksud berjaya. Semua nak berjaya. Kamu jadi orang berjaya, maksud dia apa? Banyak duit, banyak harta, berniaga, jalan bagus. Jadi orang yang tak ada kerja, duit tak ada, maka dia anggap tak berjaya. Itu pula dipaham berjaya. Itu namanya salah. Nah, kita ni nak sama faham berjaya macam Allah bagi tahu. Jangan percaya dengan apa kita lihat, dengan apa kita tahu, dengan apa orang tahu. Percaya dengan apa Allah kata. Jadi sekarang apa yang Allah kata kita tak percaya. Percaya dengan apa kita lihat, kita rasa dan orang kata. Jadi itu semua salah. Akhirnya apa jadi? Bila salah faham, akhirnya gaya hidup kita jadi salah. Kita percaya benda salah. Ada duit banyak, kerja, rumah, semua berjaya. Jadi kita pun berusahalah ke arah tu. Macam Yazid ni dulu, kan? Dia nak ikut dakwah ni sebab dia tak mau anak-anak dia jadi tak betul macam dia. Jadi sebab itu dia masa umur 40 tahun aja mula nak ambil agama. Bukannya dia nak berjaya. Berjaya tetap pada dia. Duit banyak, harta banyak. Kita hari ni nak agama supaya, saya sekarang dah tua, anak dah besar, saya kena mula pergi masjid sikit. Macam tu lah Yazid faham. Bukan macam tu. Kan? Sekarang saya sampai umur 40, saya buat apa saya suka. Lepas dah lebih 40, nak tunjuk contoh baik anak. Bukan macam tu. Agama ni keperluan saya. Keperluan setiap orang yang mahu berjaya. Ya, apa dia agama? Agama tu perintah-perintah Allah lah, yang kita bawa dalam diri kita dengan cara yang Allah mahu, cara Muhammad SAW. Dan dibuat dengan niat nak sukakan dia.
Itu baru kita ada agama. Kalau kita amal agama supaya dilihat orang kita baik, atau kita belajar agama supaya kita dapat berceramah dan cari duit dengan agama, itu tak jadi agama. Niat tak betul. Niat ni membuatkan benda tu, perintah-perintah Allah yang kita amal tu jadi agama atau jadi lain. Kalau sepanjang hayat kita mengajar agama tapi bukan nak dapat Allah, atau niat nak sukakan Allah tapi nak cari duit, kita mungkin dipanggil orang ustaz kan, tok guru semua, tapi kita masuk neraka sebab kita tak ada agama. Kenapa tak ada agama? Sebab niat tu lah bukan untuk buat Allah suka. Begitu tak kita pergi haji 10 kali ke 20 kali ke umrah, semua takkan jadi agama kalau dia tidak ikhlas. Tapi orang tak tahu kita ikhlas ke tidak. Yang tahu Allah, malaikat tak tahu kan? Malaikat mana tahu hati kita? Dia tulis saja, pergi haji, pergi umrah. Jadi satu orang kata, ke akhirat aku buat semua ni untuk kamu, yang Allah kata kamu tipu. Apa kamu nak dulu, niat apa kamu nak aku dah bagi dah kat dunia. Sekarang kau masuk neraka. Kata Yazid, aku buat dakwah tu. Aku buat dakwah untuk sukakan kau. Allah kata tipu. Kamu buat dakwah untuk apa? Nama kan, untuk orang kenal kau, orang kuat agama. Kau masuk, aku dah bagi orang semua panggil kau, maka sekarang masuk neraka. Jadi orang yang masuk neraka orang gagal sebab tak ada agama. Jadi kita kena faham hari ni, kita bukan setakat mau semayang, mau puasa, mau zakat, mau haji. Kita mau buat semua tu dengan cara betul dan niat betul. Yang ini orang tak ada fikir. Ustaz-ustaz yang mengajar pun dia suruh orang banyak semayang ni. Dia ingat asal semayangnya dah boleh dah. Asal puasa, asal buat je boleh. Dia tak boleh, asal buat tak boleh. Kena buat dengan betul. Untuk betul, cara kena betul, niat betul. Dua perkara penting. Dia tak boleh buat aja, niat salah. Jadi dalam bab niat ini, di sini kita perlu iman. Ustaz kata kena banyak ilmu, kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Kau tak ada, mana ada agama. Kena ada ilmu. Nak dunia pun ilmu, akhirat pun ilmu. Jadi dia orang suruh semua dia orang belajar kat dia orang dekat masjid, kat surau, supaya ustaz dapat duit banyak. Banyak orang duduk majlis dia. Jadi salah cakap nak ilmu. Di sini ikhlas mana? Ikhlas. Ilmu mungkin kita tahu cara lah. Yang ikhlas tu, niat tu, tak boleh jadi agama kalau tak ada ikhlas. Orang mengajar sepanjang hayat agama pun masuk neraka sebab tidak ikhlas. Jadi kita jangan kata ilmu je. Yang penting tu iman. Nah, iman tu tak boleh dapat dengan tahu, tak boleh. Saya tahu ikhlas, saya tulis yang ikhlas, tak boleh. Ikhlas ni dalam hati. Itulah nama lain bagi iman. Tahu? Di sini ustaz tak cakap iman, dia tak cakap. Dia cakap ilmu je. Jadi jalan mengajar tu salah sebenarnya. Buka kitab ni, buka kitab itu. Pergi ke masjid sana, surau sana, ke sana, kemari. Suruh orang beramal. Beramal dengan niat mana? Kalau beramal tapi niat tak ada, mana ada agama? Sebab itu yang niat tu dia tak boleh dapat daripada kitab. Itu tak boleh dapat kitab. Duduk. Memondoklah bertahun-tahun. Tak boleh dapat yang itu. Yang iman dia tak dapat.
Jadi kalau kita buat cara macam Nabi pun, niat bukan untuk Allah, dia tak jadi. Di sini kena faham apa dia amal baik tu. Amal baik itu cara betul, niat betul. Paling kurang. Dalam semayang dia tambah 2 lagi. Cara betul, niat betul, merasai Allah melihat, ihsan, dan yakin dengan janji Allah, ihtisab. Ihsan ihtisab tu khusyuk. Jadi amalan semayang boleh diterima, tapi khusyuk dan tak boleh selesai masalah dengan semayang. Nak selesai masalah dengan semayang ni mesti sampai khusyuk. Macam kamu ikhlas pun tak ada, jadi semayang tak diterima. Kalau niat tak betul, semayang tak diterima. Paling kurang semua amal mau sampai ikhlas saja. Cara Nabi ikhlas. Semayang Allah tambah lagi khusyuk. Tak ada amal lain kena khusyuk tau. Bayar zakat dengan khusyuk tak ada. Ada. Kena naik haji dengan khusyuk pun tak ada. Puasa khusyuk tak ada. Yang khusyuk ni semayang, devotion and concentration, orang putih dia. Atau kita kata khusyuk dan khudu. Betul faham. Jadi maknanya ingat Allah selalulah dalam semayang tu. Atau lain perkataan, selalu ingat Allah. I mean almost kita kata 50%, more than 50% lah. Takkan terus saja kan, ada juga tak ingat, tapi sangat sikit lah tak ingat Allah. Jadi untuk ingat Allah tu kita nak faham apa kita baca tu. Kita tak faham apa kita baca, macam mana boleh ingat? Dan taufik untuk ingat tu Allah bagi. Kita tahu Arab pun tak boleh ingat, sebab taufik untuk ingat tak ada. Payah menghafalnya, tak boleh ingat juga. Apa kita ingat, ingat lain pula. Sebab apa? Kita punya syaitan yang bersama kita, dia akan kerjakan kita, dia takkan bagi peluang. Dia takkan bagi peluang kita ingat. Dia akan ingat benda lain yang kita tak nak ingat pun dia ingatkan, supaya lepas semayang boleh berhenti. Jadi sebab itu kita lupa. Syaitan tu Allah berkuasa atas kita sebab kita ni tak dicintai oleh Allah. Kenapa Allah tak buat kita ingat dia? Kita ni tak dicintai oleh Allah, syirik. Kita mempersekutukan dia, mana nak dicintai oleh Allah. Nah, jadi Allah buat kita lupa. Allah tak bantu kita, syaitan buat kita lupa dan ingat benda lain. Jadi kalau kamu orang musyrik, kamu ada iman tapi tak sampai tahap Allah maulah, maksudnya menyebabkan ikhlas saja. Jadi kamu punya semayang jadi rosak. Jadi itu pun dah tak jadi betul. Semayang dia, jadi Allah jadikan semayang asbab untuk selesai masalah, mencegah mungkar. Bila semayang tu betul lah kan. Kalau tak betul, mana boleh mencegah mungkar, macam mana boleh selesai dengan semayang? Allah kata selesai masalah dengan semayang dan sabar. Sabar tu orang selalu tak ada ulas, tak ada kupas. Dengan semayang je. Dengan semayang je dan sabar tau. Sabar tu nama lain bagi iman juga. Dan dapat bukan, dia ada cara nak dapat sabar tau. Buat kerja dakwah, balas buruk dengan baik, baru kamu dapat sabar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bila kita buat kerja dakwah, orang akan marah kita, kita balas dia dengan baik. Dapat sabar lah. Kalau tak buat dakwah, mana dapat sabar? Sabar tak dapat dengan semayang. Sabar tak dapat dengan puasa. Sabar dapat dengan kerja nombor 1. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini almost semua orang tak boleh guna semayang untuk selesai masalah. Tak boleh. Sabar tak ada. Allah sebagai selesai masalah dengan sabar dan semayang. Sebab itu hari ini kita semayang, masalah tak selesai. Ustaz semayang, masalah tak selesai juga. Sebab sabar tak ada, dakwah tak buat.
Nak dapat sabar ni kena buat dakwah cara Nabi, ikhlas untuk sukakan Allah. Sebab itu dalam bab usaha dakwah tu dia ada skrip. Nak ingatkan kita supaya buat untuk sukakan Allah. Kalau tak ada skrip tak boleh. Itu saja yang ada skrip. Dia dengan semayang, dua perintahan dia ada skrip. Semayang Allah dah bagi skrip lah. Begitu juga dakwah, skrip tak ada. Pertama kali dibuat dengan izin Allah saya. Jangan cuba nak ubah-ubah tu. Itu skrip dari Allah. Dia ajar kepada umat akhir zaman supaya buat kerja dakwah dengan ikhlas. Jadi kita tak ada ikhlas. Jadi untuk ikhlas diingat. Supaya kita mengikhlaskan amalan kita waktu buat agama. Mana nak dapat ikhlas? Ikhlas tak ada. Kena mujahadah. Ada masa kita tak nak buat gas. Sampai kita cakap, gas ni saya tak suka, tapi Allah suka. Saya buat juga. Sebab saya kena buat untuk sukakan Allah. Saya memang tak suka. Kalau ikut saya memang saya tak nak buat. Tapi kita ingat, saya bukan buat untuk sukakan saya. Saya kena buat untuk sukakan Allah. Sukakan Allah. Begitu juga semayang tahajud. Dua perkara ni. Banyak orang tak suka buat tu ni. Satu gas siang hari pergi jumpa orang, kena marah, cakap kalimah pula benda tak suka. Semua tak sukalah tu. Dalam gas ni mana ada suka? Pertama jumpa orang, lepas tu nak minta orang masa pula, macam minta duit. Siapa suka jadi peminta sedekah? Kita ni buat kan macam peminta sedekah juga. Sebab kita minta masa. Perkara paling tak senang, kita pergi rumah orang nak minta. Alamak, kan? Takut-takut dia tak nak bagi. Lepas tu dia caci kita pula. Bukan dia nak bagi pula. Kalau dia bagi, dia tak nak bagi, senyap dia tak apa. Kau nak apa? Dia dah sibuk. Kita minta masa. Sama juga dengan minta duit. Dia orang tak nak bagi. Sama. Orang minta duit, mana ada orang suka. Pergi, dah datang dah. Assalamualaikum. Budak-budak minta duit raya pun tak suka dia orang tak. Kita ni bukan minta duit, minta masa. Lebih kurang sama lah. Kerja tu meminta. Jadi bila kita minta, kita jadi rendah. Betul tak? Tak boleh minta masa, tak boleh. Kita jadi rendah, dia jadi tinggi. Jadi bila dia tinggi, dia boleh marah kita. Itulah kita. Bila kena marah dah, disuruh buat dengan sabar. Balas buruk dengan baik. Kena senyum. Minta maaf pakcik. Ini tak boleh buat. Jadi macam mana nak dapat sabar? Dan bila semayang, mana nak selesai masalah? Sabar tak ada. Jadi kalau kita buat gas kat tempatan ni, itu di situ kita banyak boleh dapat sabar. Sebab banyak orang kenal kita dan banyak juga orang tak suka kita. Takkan semua orang tempatan tu suka kita. Mesti ada yang tak suka. Lebih-lebih lagi kalau kita macam ada bad record semua kat kampung tu, kan? Memang kita terkenal dengan orang buat tak baik. Yang budak baik pun dia marah juga. Macam saya buat gas kat kampung saya, nasuha tu nak mengajar itik berenang. Dia maksudnya saya tak ada rekod buruk, rekod baik. Tapi itu pun dia marah. Dia cakap belakang saya lah dengan mak saya, semua bapak saya. Nasuha tu macam mengajar itik berenang. Maknanya dia orang tu dah tahu dah. Cuba mengajak orang pula. Macam tu lebih kurang. Dakwah. Lepas tu saya pun kerja Kuala Lumpur, buat gas kat Green Road. Banyak polis itu Green Road ni. Memang dia perumahan polis, garang semua. Dan dia orang semua tengok buruk orang, tak ada tengok baik. Semua marah kita. Sampailah Allah bagi imam pun keluar. Baru pakcik-pakcik yang marah tu dah segan sikit. Mula-mula imam pun marah. Jadi banyak kena marah dulu. Sekarang dah tak ada lah. Masa tu kena balas dengan sabar. Jadi iman dapat naik kuat. Jadi tuan yang mula kau tak buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mana nak dapat sabar? Dan bila semayang,
Mana nak selesai? Sebab itu semayang ni datang selepas dakwah. Perintah dia. Bukan semayang dulu dakwah, tak ada. Macam sekarang. Semayang. Mana dapat sabar? Sabar hanya dapat dengan dakwah. Tak ada boleh dengan orang lain dah. Tak ada dengan zakat pun tak ada. Kenapa kita kena bayar zakat? Kena korban harta? Sufyan? Oh, pandai Sufyan. Sufyan, kau main dia. Tapi kau buat tak, Sufyan? Kau buat tak? Bersedekah tak tiap hari? Tak ada. Sufyan dia tahu. Saya tanya dia. Tapi dia boleh selamat ke daripada neraka dengan tahu ni? Tak boleh. Dia kena buat. Hari-hari mau bersedekah. Senyum pun bersedekah je lah. Mengapakan batu pun sedekah je. Tapi bagi yang kita suka, yang kita suka simpan, kita bagi dekat orang yang Allah suruh kita bagi. Orang yang perlu. Yang kita suka sangat simpan duit lah kan. Nak hilang cinta duit, mau keluarkan duit tu untuk perintah Allah. Jadi sabar dapat dengan kerja dakwah, tapi sabar semua dapat lah. Amin. Kerja dakwah ni korban harta pun kena bagi. Bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dua benda dia. Harga diri pun hilang dengan kerja dakwah. Orang marah, diam. Tak balas baik buruk, balas baik. Harga diri. Yang mahal tu harga diri. Dia dikorban dengan kerja tempatan. Kalau keluar 40 hari ni, kadang-kadang tak ada harga dia. Orang pun tak tahu kita. Orang marah pun tak ada. Jadi tamu, mehman. Kat India. Tak ada orang marah. Yang marah ni kerja tempatan. Yang di mana Allah buat kerja tempatan ni fardu ain. Tak pernah ada ustaz bagi tahu hukum ni. Tak ada siapa buat hukum apa. Jadi buat kerja mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, tempatan ni fardu ain lelaki dan perempuan. Sama ada individual atau berjemaah. Kalau tak ada orang, seorang-seorang. Tak boleh kata tak ada orang lah, tak boleh. Kena buat je. Seorang-seorang. Perempuan kena buat dengan suami dia. Kalau dia tak ada suami, mahram dia. Kalau mahram dia tak nak, suruh dia buat dakwah. Supaya aku boleh buat dakwah dengan kau. Kalau perempuan tak ada yang mahram dia, dia boleh sama-sama perempuan jumpa perempuan yang dia kenal. Khusus lah. Tapi dengan mahram dia boleh umumi. Bila perempuan keluar, dia dakwah. Bila lelaki keluar, dia dakwah. Bila suami dia keluar, dakwah. Jadi dia tak boleh. Bila sakit, perempuan ke lelaki bawa kerusi, duduk kat luar. Kalau perempuan lalu, panggil. Kalau tak ada, doa. Perempuan panggil perempuan lah. Lelaki panggil lelaki. Sakit apa pun tak boleh berhenti kerja tempatan. Perempuan dan lelaki kena buat. Sebab dia fardu ain. Lagi satu yang dia kena buat berjemaah. Dua lelaki dengan lelaki boleh berjemaah. 2-3 orang pergi rumah ke rumah. So berjemaah atau individu. Kalau tak ada berjemaah, fardu ain. Dan bentuk jemaah keluar seluruh dunia fardu kifayah. Bentuk jemaah lelaki, perempuan tak ada. Yang sihat dan financially sound, maka atas mereka fardu kifayah. Bentuk jemaah ke seluruh dunia. Mana ada orang Islam buat? Untuk ajak, bukan Islam masuk Islam. Yang Islam buat kerja dakwah. Itu kedua-dua kerja tu, itu dia kerja. Ajak bukan Islam di kawasan tempatan masuk Islam. Yang dah Islam buat kerja dakwah. Lelaki dan perempuan. Hari ni perempuan mau buat kerja dakwah. Baru mantap ni tau. Perempuan pandai memujuk tau. Jangan buat main. Kita ingat dia orang tak pandai. Dia dah conquer lelaki semua.
Jadi nak pujuk orang perempuan lain, sebab perempuan akan banyak masuk. Bila kita buat perempuan buat dakwah, baru perempuan-perempuan Cina, India ni masuk Islam, lepas tu suami dia masuk. Kalau perempuan dia tak masuk Islam, susah. Lelaki nak masuk Islam pun takut. Lepas itu perempuan kena buat kerja dakwah. Siapa kata perempuan tak payah kerja dakwah? Ada. Allah beritahu dalam Quran, kuntum tu kamu bukan lelaki je. Semua lelaki dan perempuan yang mengucap kalimah la ilaha illallah wajib atas dia fardu ain. Fardu ain bukan untuk orang Islam yang bagus ilmu, pandai, bagus tak. Yang mengucap je. Syarat dia sudah fardu ain. Dan untuk bentuk jemaah lelaki yang healthy, sehat dan tu keluar 4 bulan, 40 hari seluruh dunia untuk mengajak manusia kepada Allah. Orang kafir ajak masuk Islam, Islam ajak kepada, hukumnya fardu kifayah. Dua-dua tak buat. Kerja tempatan pun tak buat, kerja seluruh alam pun tak buat. Jadi apa nak jadi kita orang Islam? Hampir 1000 tahun dulu tak buat. Kerja tempatan mungkin ada seorang dua buat di dunia. Kerja bentuk jemaah langsung mati. Jemaah tu kena dibentuk dari setiap masjid tau. Bukannya perintah tu, perintah atas semua orang Islam, setiap masjid kena bentuk jemaah. Pergi seluruh dunia. Di tempatan kalau tak ada orang, seorang. Kalau ada orang, buat jemaah. Pergi rumah ke rumah. Ngawen. Hukumnya fardu ain tau. Maknanya kerja tempatan tu lebih penting daripada fardu keluar tu. Tapi tak boleh lah kata saya tak boleh keluar, saya nak tempatannya. Dia pun fardu je, namanya fardu. Fardu ain, fardu kifayah. Dua-dua fardu. Dua-dua kena buat. Kecuali kita sakit dan duit tak ada, langsung tak ada, berhutang tak boleh. Maka kita tak adalah fardu untuk pergi keluar tu. Tapi kerja tempatan tak ada. Tak ada kira duit, tak ada kaya, sehat, sakit, semua kena buat. Perempuan, lelaki kena buat. Ini sebenarnya hukumnya. Tapi semua orang Islam tak tahu hukumnya. Hanya bila saya datang aja hukum ni keluar. Tidak, tak ada. Jadi hari ni kalau orang Islam buat macam ni, kerja tempatan buat, hantar jemaah daripada setiap masjid ke seluruh dunia. Tuan boleh bayangkan tak? Orang berdudul masuk Islam. Perempuan-perempuan buat kerja dakwah. Perempuan-perempuan tu dia masuk Islam. Kau tak masuk Islam, seks tak boleh buat dengan kau. Aku mana boleh setubuh dengan kau kalau kau tak masuk Islam. Suami pun masuk. Laki-laki, perempuan masuk kan? Berduyun-duyun lah. Tak. Hari ni kita tak buat perempuan kita buat dakwah. Kita pun tak buat dakwah. Dakwah tempatan pun tidak, ke seluruh dunia pun tidak. Adalah jemaah tabligh. Kerja tempatan tak buat, ada keluar. Keluar pun bukan buat kerja dakwah. Buat kerja tak betul je. Ajak orang pergi masjid je. Tak ada bantuan Allah Ta'ala. Allah bantu kita bila buat kerja macam Muhammad SAW. Apa yang Nabi hajar dan tunjuk kat Madinah. Setiap masjid mau jadi macam masjid Nabi zaman Nabi dulu. Contoh masjid Nabawi. Kita contoh orang Muhammad SAW dan sahabat. Itu kita mau jadi. Kita tak boleh join masjid bentuk jemaah, tak. Masjid tu, jemaah tu mau datang dari masjid tu. Jadi maknanya masjid tu kopi Masjid Nabawi. Semua masjid ni anak kepada Masjid Nabawi. Namanya anak. Anak kepada Masjid Nabawi zaman Nabi dulu tau. Bukan Masjid Nabawi sekarang. Har ke Masjid Nabawi ke BT. Mana Ilyas Matlabi. Setiap masjid anak kepada Masjid Nabawi. Jadi setiap masjid membuat usaha. Usaha dia tempatan dan seluruh dunia. Dia kena bentuk jemaah tiap-tiap hari. Enak. Siap orang lah kena buat. Dia tak. Lepas tu, dia kena bentuk jemaah. Pergi ke seluruh dunia. Dan seluruh dunia boleh datang masjid dia.
Inilah suasana keadaan nak dihidupkan di seluruh alam. Tuan boleh bayangkan apa akan jadi pada umat ni dan manusia sejagat. Tentulah kebaikan datang. Tentulah agama datang. Tentulah iman datang. Tentulah semayang amal yang betul datang. Hari ni tak nak buat kerja, mana nak datang? Asyik berceramah, Dajjal datang, Dajjal datang, Mahdi datang, tunggu Mahdi, Dajjal datang, tunggu Mahdi, Dajjal datang. Buat apa ceramah tu? Buatlah kerja. Si ustaz-ustaz ni asyik berceramah nak suruh orang nganga, takut aja. Ini semua ceramah yang tak perlu dibuat banyak kali. Yang perlu dibuat ini iman ni, usaha atas iman ni, kerja dakwah ni. Inilah yang disuruh, kena dibentuk, dibangunkan umat ni di seluruh dunia. Jadi nampak macam ni gigantic kan, tapi tak ada gigantic bagi Allah Taala. Kalau Allah kehendaki, semua jadi. Allah tak kehendaki, apa pun tak jadi. Jadi kita jangan kata tak boleh. Seluruh dunia buat kerja ni, tak boleh. Kita cakap betul. Bukan kita yang buat, Allah yang buat. Tapi kita mau ada keinginan, mau ada doa. Hari ni seluruh dunia tak buat gas tempatan, melainkan dekat sini. Dan dari antara yang buat tu, tak ada yang kabul doa, melainkan saya. Jadi dengan saya punya doa, kau tengok seluruh dunia berubah. Bukan perlu banyak doa pun. Hari ni orang dah masuk Islam dah. Saya tak payah pergi sana dah. Saya tak pernah payah pergi Amerika, tak payah. Bukan saya tak nak, belum kesempatan. Tapi orang dah banyak masuk Islam. Hari ni hari-hari masuk Islam. Apa sebab dia tu? Pergi pun tidak. Tentulah doa. Doa siapa? Semua kamu yang doa saya semua tak kabul. Doa saya dengan izin Allah. Tengok macam mana doa bekerja. Hari ni kita jangan ingat, saya seorang tak boleh buat apa. Nasuhah buat dakwah dia tak pergi ke mana je. Dia seorang ni. Berapa orang dia ikut. Ini bukan saya yang buat. Allah SWT. Bila saya dah sampai hubungan dengan Allah, kekasih dia, doa saya diterima, gas saya diterima. Bila doa diterima, selesailah. Tak ada masalah. Dari satu tu, seluruh dunia melebar. Seluruh dunia berubah. Allah buat. Sebab Allah kabul doa kekasihnya. Ini orang kata doa. Takkan doa je. Doa yang tak kabul memang tak guna. Betul tak? Tapi doa awliya, doa kekasih, doa Nabi, it works. Hari ini Malaysia punya demokrasi pun putar. Out. Doa kekasih Allah lah. Mana ada kekasih lain? Takkan Allah kabul doa Rashidi dengan Yazid ni? Tak ada. Dia berdoanya tapi tak terima. Tapi cukup saya. Pusing dunia jadi kelam kabut. Tak ada siapa boleh jadi Perdana Menteri sekarang. Tak ada. Kacau bilau semua. Siapa buat tu? Kalau bukan Allah. Asbab apa Allah guna tu? Asbab doa lah kekasih dia. Jadi jangan pandang rendah the power of doa. Memang doa kamu memang tak ada guna. Tapi doa awliya, kekasih dia. Allah buat the impossible tau. Yang kita fikir impossible, Allah buat possible. Because when He granted the prayer, He do the whole world. Kita doa apa bukan doa sikit-sikitnya. Ya Allah, bagi hidayah pada semua jin dan manusia. Seluruh alam, seluruh dunia masuk Islam. Tengok hari ni banyak jin-jin masuk Islam. Banyak manusia masuk Islam. Hanya doa. But only langkah-langkah kaki je. Berdoa waktu gas. But it is powerful if it come from the mouth orang yang Allah sayang. Yang bertahun-tahun buat kerja. Allah Subhanahu Wa Taala. So that's how the world will change. Jangan pula Yazid perasan. Dia belum beriman bermasalah. Amal tak diterima, doa tak diterima. Tapi kekasih Allah yang sangat tidak ada di dunia ini, melainkan seorang. Saya cakap saya kekasih Allah, bukan saya tipu kamu. Kalau saya tipu, saya berdosa. Saya cakap je saya kasih Allah, sebenarnya bukan bogus. Cakap ni sebab saya betul. Saya boleh tanya Allah Ta'ala, saya kekasih dia. Doa saya kabul. Malam saya doa tahajud, gas saya doa.
Allah SWT dia terima lama dah. Ini semua perubahan berlaku, Allah yang buat. Perantaraan dia, asbab dia. Amalan gash dan doa awliya yang buat gash. Okey.